wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullah, mas'alatun, ini satu masalah yang lain. Kata Bujairimi, berkata oleh Syekh Bujairimi, yakni dalam Hasyiah Fathul Wahhab. Kata Bujairimi dalam Hasyiah Fathul Wahhab, dia kata gana. Kalau baca Fathul Wahhab pun tengok dalil atau tengok bawah tu. Jangan tengok syarah tu Fathul Wahhab. Tengok dalil qauluhu bawah. Dia kata kena, jikalau didapat oleh seorang, dia dapat beberapa hadas, akan beberapa hadas. Dia banyak dapat hadas. Dia dapat beberapa hadas. Seperti misalnya bersentuh dengan perempuan. Dia tu pergi sentuh retina siap dah. Siap ya tu Ismail. Perempuan, jadi perempuan yang ajnabiyah lah maknanya. Bersentuh dengan perempuan, jadi perempuan yang ajnabiyah. Dia pergi tepuk retina. Masuk beli barang di kedai, dia mau tang duit, dia mau tambah duit, kita pergi pegang duit, tepuk retina. Tak Ismail dah. Kemudian menyentuh zakarnya. Kok tu pula bahasa kata weh. Garu mari menyentuh akan zakarnya zakat seorang. Sentuh zakat. Satu hadah. Kira-kira cara dia tu lah. Tepuk tina satu hadah dah. Pegang zakat satu hadah lagi. Kemudian bila bahasa gata-gata zakat tu nak kecing pula weh. Kemudian kencing, masuk tandas dia kencing, satu hadah dia kata siap kencing pula. Tu dia tak kata kemudian ketuk dia. Kalau kemudian ketuk punya di satu lagi, tu dia kencing. Dia kata kalau dapat beberapa hadah lagu tu, tepat mana panggil hadah sungguh. Dalam 4 perkara ni, tepuh tina, sentuh zakat, kecing, 3 perkara ni nak boleh panggil berhadah tu kira hak mana? Maka tiada dikatakan, yakni tiada dipanggil berhadas. Tiada dikatakan, tiada dipanggil berhadas, malaikat yang kita panggil berhadasnya hadas yang pertama jua, pada hadas yang pertama jua. Tu nampak tu dah. Tu hadas mula-mula tak panggil berhadas. Kita sentuh retina. Dia mau berhadas nak lagi. Mau berhadas dah. Berhadas dengan sebab apa? Jawab kata berhadas dengan sebab sentuh perempuan. Saudara ya habis. Hak 2, 3 tak kira kata berhadah dah. Kerana ya cemadah. Pasal kita cemah kok mana ya tini banyak kali ya kira mula-mula ya berhadah. Sabit tu walaupun berapa kali pemik Ismail sekali tu ya. Lama kata kau berhadah 5 kali. Sampai Ismail 5 kali dah baru cuci. Tak ya kira mula-mula tu ya. Habis itu. Dan lagi kata Syekh Bujairimi dalam Fathul Wahhab, dia katakan bermula yang mu'tamad. Mu'tamad dia. Bermula pendapat yang mu'tamad, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Kalau hal kira-kira yang mu'tamad ya 2. Dia khilaf masalah ni. Yang masing-masing iktimad. Tak apalah tu. Bermula yang mu'tamad ialah bahwasanya pemerus syakni hak muktamadnya gini, bahwasanya beranak dengan ketiadaan basah, beranak oleh perempuan. Maka tak kena royak perempuan berhenti dah, tapi kita perjelas lagi. Beranak oleh perempuan beranak mari, tapi beranak dengan ketiadaan basah. Ketiadaan basah. Beranak dengan ketiadaan basah. Ini dengan ketiadaan basah. Jadi basah pada kanak-kanak itu. Tak ada basah. Dia beranak mari kering walak.
Budak tu tubik mari tak ada berserta dengan bahasa leneh gapo dak ni. Beranak mari tu kering. Ada juga lagu tu. Tapi jarang nak berlaku sangat. Nak kata darah capur mari, dak. Beranak mari peluk tubik sebab nak lembu. Anak lembu kada ya tubik muda ya peluk tubik mari. Dapat merah lagu tu. Tapi anak lembu ni pun dia basah juga dia ada leneh ya ada gapo. Ni masalah beranak yang kering. Dalam istilah orang panggil apa wala dan jafan. Budak yang kering. Yang beranak mari tak basah. Kering lah maknanya. Atau jatuh umpama alaqah. Atau jatuh, jadi jatuh daripada rahim perempuan tu. Jatuh daripada rahim dia oleh umpama alaqah. Oleh umpama stokon darah. Darah tu bagi. Jadi alaqah yang kering maknanya. Stokon darah yang kering. Dia tu kering mari tak kata basah ni. Tu stokon daging mari daripada rahim dia kering. Orang panggil alaqah yang jafah. Tu hak panggil alaqah yang kering. Maknanya stokon darah kering. Nak hukum lagu mana? Kalau tubik kering mari lagu tu, maka hak muktamad katanya maka hukumnya tu. Maka hukum bagi beranak dengan ketiadaan basah ni ataupun jatuh daripada rahim oleh stokon darah yang kering ni, hukum dia seperti keluar mani, seperti keluar air mani tu. Sebab tu air mani dah. Kok mana supaya tiada binasa. Jadi maka tiada binasa wuduknya. Tafriq pada seperti keluar mani sebagai menepati wajah syabah. Supaya dengan keluar mani dah. Kok mana maka tiada binasa wuduknya, wuduk seorang. Perempuan tu tak batal asmaya dah. Yang asmaya siap dah belum nak beranak. Wah, tubik mari budak kering tubik tinggal tak ada basah apa budak tu, tak ada basah jamah ke kawasan rahim dia pun tak ada air pun. Tubik budak tu mari tak ada kata basah ke tepi pohon-pohon tak ada air benda lain tubik mari dak leh. Maka tak batal asmaya dia. Supaya keluar mani sebab kita ni lah. Kita duduk dia keluar mani mari. Asmaya dia ada keluar mani. Keluar mani saya saja keluar mani. Orang panggil tak batal asmaya kita. Cuma kena mani wajib tu ya, tak batal asmaya. Maka perempuan ni pun supaya tu juga. Hukum supaya dengan keluar mani tiada batal wuduknya. Bersalahan keluar satu anggota yang bercerai. Lain tak? Bersalahan tidak serupa dengan masalahnya keluar, jadi keluar daripada rahim perempuan. Keluar daripada rahim perempuan oleh satu anggota. Jadi anggota bagi anak-anak, bagi kanak-kanak. Budak tu ada anggota yang cabuk, tangan cabuk, jari cabuk. Tubik daripada rahim tu oleh anggota. Anggota mana? Sifat pada anggota yang bercerai. Budak tak tubik mari lagi. Jari putus tubik mari dah. Siap. Tak gitu tubik dia. Allah lagu mana. Tapi anggota tubik mari. Ataupun kita nampak lingo, ataupun kaki, ataupun zakat anak dia tubik mari dulu. Cabut mari. Siap. Putus lah anak mek. Tu. Misalnya lagu tu. Kalau misalnya lah anggota yang bercerai, lagu mana masalah tu, maka tafriq pada berkhilaf, tafriq pada bersalahan. Maka bahawasanya keluar satu anggota tu, keluar anggota yang bercerai tu binasa, yani membatal ia wuduknya, akan wuduk seorang tu batal asmaya.
Air mayat batal. Dikatakan keluar satu perkara daripada lubang, dua lubang, masuklah benda suku. Tak dikatakan mani dah. Tak dikatakan sebuah hukum ayat mani dah. Jadi kot tu. Kerana dia nama kira asal dah ni. Kerana budak tu kan dia asal daripada mani. Maka bila tubik budak tu mari pun, maka di semata-mata tubik budak tu dengan tidak ada bercampur dengan air gapo-gapo, supaya keluar mani ya. Supaya tu juga stok daging. Dia tak ada dia berupa lagi. Tu goreng turun mari, dia tubik mari, stokor daging. Maka daging tu asal daripada ayat mani. Tu. Maka keluar supaya dengan hukum mani. Tu dia. Maka dia kata tak binasa wudu. Bersalahan keluar satu anggota yang bercerai, maka bahawasanya binasa wudunya, batal sembahyang. Dan tiada wajib mandi. Tiada wajib atas perempuan tu, tiada wajib mandi. Tak kena mandi dah lah masalah ni. Tak suka masalah saat ni. Masalah saat ni tak batal sembahyang, tapi wajib mandi wajib. Sekurang-kurangnya mandi wiladah tu wajib dah. Tu. Mandi wajib, kena mandi. Masalah ni air sembahyang batal, tapi tak wajib mandi dak. Kerana dia tak hukum kata supaya keluar mandi dak. Adapun jika keluar yang berhubung dengan dalam, jika keluar oleh anggota budak, anggota kanak-kanak, yang tu maksud dia anggota kanak-kanak. Jika keluar oleh anggota kanak-kanak yang berhubung dengan dalam, berhubung dengan dalam ini dengan anggota di dalam rahim lagi. Tubik tangan saja tapi tak ada putus. Puas tangan. Tubik pala tubik balik ke budak ni, pala tubik dulu. Tubuh tak mari lagi, tubik pala dulu. Pala ni dah hubung dengan tubuh di dalam ni lagi. Batal tak lagi tubik pala saja. Kan. Tubik pala saja mari tu batal tak lagi asmaya mek ya tu. Berhubung dengan dalam. Apa makna berhubung? Yang berhubung dengan dalam apa makna? Yakni tafsir makna yang berhubung dengan dalam, yakni tiada keluar sekalian tubuh kanak-kanak tak keluar mari habis lagi. Tubik pala saja. Siaplah tubuh digemuk dah. Tubuh gemuk tu bomo tu heret payah. Aduh, kalau heret kuat-kuat ni takut putus boleh ni. Tekak budak ni. Rahim nak buka ke datu, tubuh yang besar. Budak. Siap. Saya tengok bomo ni dia kena kerak tu. Dia bakal guting. Kerak di rahim tu luar lagi darah tu kerak supaya buka lagi rahim. Dia tak buka dah, buka ke datu. Sebab tu mek tu jangan duk makan barang minyak-minyak banyak. Teka dak perut besar ni jamu coklat. Siap. Lah makan coklat, makan lapis lemak-lemak. Anak tu dah besar belah-belah dah tubuh. Panak orang yang bergila ni 4 kilo. Saja. Allah misal. Ternyanya. Maka dia kata tubik kepala saja mari. Apa nak kata masalah ni? Maka tiada batal wuduknya. Kok tu. Maka tiada batal wuduknya, wuduk perempuan tu, wuduk ibu tadi tu. Perempuan yang beranak tu. Tak batal air semaya dia. Tak batal lagi. Tak batal. Kalau tubik mari sekerat. Tak batal. Kenapa? Kerana kira-kira air mani tak habis lagi tu. Ya budak tubik mari. Dia nanti habis. Kalau dia kira ke mana tengok dia. Maka tiada batal wuduknya, wuduk perempuan tu. Kata Syekh. Berkata Syekh. Maksud dengan kata Syekh ini jadi kata Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi. Gaduh-gaduh tak tahu. Yang moga dalam kitab Bujairimi hak kita baca Bujairimi Fathul Wahab tu dia kata qala Syekhu gitu ya.
Sebenarnya qala Syekh Simim yang disorang oleh kitab Hasyiah Jamal Fathul Wahab. Berkata Syekh Simim, Simim tu kena kepada Ibnu Qasim Al-Abbadi. Telah berkata oleh Syekh, jadi ini hikayat dia ni, Imam Bujairimi yang hikayat perkataan ya. Ia kata berkata Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi. Bila sebut kata-kata Syekh Ibnu Qasim dalam Hasyiah Tufah tu lah bagi Ibnu Hajar tu. Dia katakan dan apabila kami ulama fiqh ni kata, yakni hukum, apabila kami menghukumkan tiada binasa wudu, tak batal ais semaya, tiada binasa dengan keluar setengah anak, dengan sebab keluar oleh setengah anak yang kering lah. Maksud anak-anak kering lah ni, tubik kering lagi. Tak batal dengan sebab keluar oleh setengah anggota anak yang kering, serta sembunyi. Itu dia terbunyi. La'alla zahid, sembunyi. Dalam baju Bujairimi kata ma'astitari baqi, istitar itu tersembunyi, serta sembunyilah oleh juzuk yang tinggal daripada setengah anak tadi. Ada setengah juzuk tersembunyi lagi, kaki, perut duduk dalam lagi, kepala yang terbit luar. Saat ni kita tahu dah kata hukumnya tak batal ismayat. Maka Syekh Ibnu Qasim kata, tak apalah situ. Tapi kalau kita hukum kata tak batal ismayat, adakah semayat perempuan tu? Mek dia duk beranak, bomo kata, lama sikap ni, kenapa tak terbit ni? Mek kata, bomo, waktu dah. Amo minta semayat dulu. Palak tak gitu. Allahu Akbar. Sah kedak. Dia tak batal semayat, sah kedak semayat dekat tu. Lama nak tubik ni. Mek kata nak main ajak dulu rakaat. Di mula-mula tubik. Ada ke ibu lagu tu dah? Sah kedak. Tak apalah kalau kita kata tak batal, tapi adakah sah sembayang perempuan tu? Sembayang ketika itu, ketika keluar setengah anak tadi ya. Teka tubik mari sekerak, mari pala saja tu kata. Sah dak lagi semaya. Gana boleh buat sikit lagi tu. Pasal duk wasa wawih juga. Tak apalah lek tubik mari pala tu tak apa dapat krim molek, tapi lek dalan tu tak apa dak hubung dengan trik ke apa. Tu. Lek dalan hubung dengan najis. Kena kira. Tu kok mana dia kata. Sah kau semaya ketika tu? Kerana ada kosah. Jadi sah tak ketika tu? Kerana ni ilat pada ada kosah gitu ya, wa ilat. Adakah sah semaya? Kerana tiada kami ulama fiqh, puak kita ni tiada kami ketahui, kami tidak tahu barangkali boleh jadi. Kerana tiada kami tahu, kami tak tahu, barangkali boleh jadi berhubung yang dalam dengan najis, berhubung oleh anggota yang dalam tu, berhubung oleh anggota yang dalam, iaitulah perut, kaki misalnya, berhubung dengan najis. Boleh ada kaki tu dia berjijak kena ke darah, hubung dengan najis. Adakah semaya ketika tu atau tiada sah semaya? Tu. Atau kepada adakah sah semaya? Adakah semaya ketika tu sah atau tiada sah? Sah tak? Kalau sah kita tak tahu. Tak tahu kata ada bubur dengan gapo dalam tu, tak tahu. Seperti masalah telan tali, itulah yang kata. Seperti masalah telan tali benar kita kata. Tulis telan tali, yakni maka keluar setengah tali daripada dubur.
Dan setengah lagi di dalam dubur. Tu tali ada setengah. Ya tubik lagi. Ya fikir tubik bukan sengaja. Maknanya jadi gini. Tali tu ada. Tali tu ada. Tali benar tu dia kata. Masalah tali benar tu no hok ni supa ni hok no. Sos maya ke dak? Ya kira dengan masalah tu. Sos maya ke dak? Kau kira dulu. Masalah tali ni ke mana? Masalah tali ni ke mana? Masalah tali kita pakai tali, pakai benar dah. Lepas tu benar tubik mari kat punggung kita. Tubik mari. Masalah dulu kalau kita ais maya tu ada. Ais maya tu ada. Lepas tu bawa tubik tali mari. Bawa tubik tali mari. Kalau kita heret dekat ais maya tu ada tu batal. Kerana dikatakan keluar bara daripada dubur kita. Masalahnya tali benar tu ada duduk punggung kita setengah, duduk luar setengah. Kita ambil ais maya. Tekah tu tali tak bergerak berapa ni. Ais maya sah ais maya kita. Jangan heret tubik pula sudah. Tak banyak tu. Lek dalam ada dalam, lek luar ada luar. Tekah tu semaya sah tak? Tekah tu semaya sah ke tak? Tanya. Semaya sah tak tekah tu? Kena nak ngatuk dah weh. Tak erok nak kata buku 11 lebih dah. Padahal nak kata kena nak ada lu. Ada dah dah. Dah. Tak apa. Tengok seperti masalah telan tali adalah padanya itu nazar. Dan kata Syekh kami, Syekh bagi Syekh Bujairimi tu, iaitulah Syekh Muhammad Ashmawi. Nanti kita hubung semula kalau gitu kan. Nanti kira semula. Yang pertama iaitu muttajah, iaitu sah sembahyang dengan dia. Intaha kata Bujairimi ni kecek perina kale. Kena kira juga. Tengok maksud dengan Syekhuna bila itlaq Imam Bujairimi kata Syekhuna tu siapa? Bila kata Syekhuna tu maksudnya siapa? Dia kena kira. Bila Imam Syarwani sebut kata Syekhuna tu dia. Kenapa Syarwani? Kalau Syekh Bujairimi sebut kata Syekhuna tu dia. Tu dia ada istilah dia. Kerana Syekh kena kepada Syekh Muhammad Al-Ashmawi. Al-Ushmawi. Kerana Syekh Bujairimi dia ngaji Syekh Ushmawi dia ngaji kita Ushmawi. Maka itlaq Syekhuna tu kena kepada Ushmawi. Nanti kita kira semula. InsyaAllah barangkali berhubung yang di dalam dengan najis atau tiada. Seperti masalah telan tali. Hari nak kira atas masalah tu. Tengok mari semula dah. Ada kepadanya. Tengok J tu nyanyi. Nyanyi pula. Tak sewak dia di biasa lah. Mau 11.30 tak mau lah. Nak jadi 11 gitu. Mana ya? Malah gitu. 11. Sikit banyak pun 11. Lain tak? Lengok lah dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min al-kufri wasyarr. نسألك علما نافعا ربنا وصلى الله والحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عدد طش الصحب والحمد للإله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نوصى بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق رعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ميسار في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ومداد كلماته